Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa nafa wal intifa' wal ifadatu wal istifadatu wal hasanatu masuki bi kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wa alihi wasallam wal dilalatu 'ala al huda ibtigha'a mardati wa thawabi wa qurbi subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah hari ini malam ni kita habiskan ulang kaji bab korban daripada kitab Minhajus Saghir, Minhaj yang kecil, iaitu kitab Al-Muqaddimah Al-Hadramiyah, yang kita telah sampai kepada kata musannif wala yajuzu bai'u syai'in minha wa yatasaddaqu bi jami'il manzurah wa yukrahu an yuzila syai'an min sya'rihi aw ghairihi fi ashri dhil hajjah hatta yudhhiya. Selesai kat situ. Jadi disebut oleh garang kitab kita wala yajuzu bai'u syai'in minha, tidak harus, tidak boleh kita jual sesuatu pun daripada daging daripada binatang korban tu, sama ada daging, kulit, usus, tak, semua juzuk anggota daripada binatang korban tak boleh kita jual, haram. Ai udhiyatit tatawwu', ditafsirkan oleh syarah, yang tak boleh jual itu ialah binatang yang dikorbankan atas nama sunat, atas nama korban yang sunat. Tu yang sebenarnya kedua-dua sekali, yang sunat ataupun wajib, tak boleh kita jual. Okey. Wala itlafuhu bighairi, dan juga tak boleh kita musnahkan dengan cara selain daripada jual. Contoh, kita tak jual, tak, tapi kita bakar sesaja lagu tu membazir, tak boleh. Ataupun buang, tak boleh. Wala i'ta'ul jazzar ujratahu minha walau jildiha. Begitu juga tak boleh, haram kita bagi jazzar. Jazzar ni orang yang melapah binatang tu lah, binatang korban tu. Kita tak boleh bagi kepada mereka upah daripada daging korban, sama ada daging korban sunat ataupun daging korban yang wajib. Tak boleh kita bagi upah kepada mereka daripada daging korban, daripada kulit korban, daripada usus korban. Tak boleh bagi upah. Sebab upah dia bayar lah, sebab dia ijarah, atas nama sewa. Kita pinjam dia untuk apa tu, sembelih, lepas tu kita bagi sesuatu kepada dia. Jadi ada unsur bayar, jual beli kat situ. Kita beri tenaga kat dia, kita bayar guna duit, guna apa tu, daging korban, guna apa tu, kulit korban. Tak boleh. Atas nama upah tak boleh. Tapi kalau nama hadiah tak ada masalah. Kita sembelih korban, lepas tu kita ambil daging ke apa, kita bagi kepada penyembelih, kepada orang yang melapah, kita bagi atas nama hadiah boleh. Yang tak boleh, kita bagi atas nama ujrah, atas nama upah, sebab dia tolong sembelih, sebab dia tolong apa tu, lapah kita punya daging korban. Waktu tu tidak sah, tidak boleh. Okey. Bal mu'natuhu 'ala dzabih, malah mu'nah ataupun upah bagi orang yang melapah tadi diambil daripada orang yang berkorban tu lah. Kalau kita sembelih, kita korban binatang kita yang bagi duit kepada mereka sebagai upah. Tak boleh bagi daripada binatang korban atas nama upah, atas nama hadiah, tidak ada masalah. Okey. Wa yahrumu naqluha kaz-zakah, tak boleh kita pindahkan daging tu an baladit tadhiyah. Dalam Manhajul Qawmi sebut tak, wa yahrumu naqluha ay naqlu al-udhiyah an baladi at-tadhiyah. Tak boleh kita pindahkan daging korban daripada satu tempat ke satu tempat yang lain. Kita korban di Jengka, di Pahang, kita nak pindahkan ke Kelantan, tak boleh. Sebab hak bagi daging itu ialah orang fakir miskin yang berada di Jengka, di Pahang. Okey. Wa yukrahu idkharu syai'in min lahmiha. Ini dalam Busyarul Karim sebut makruh kalau kita simpan sesuatu daripada daging. Kita korban, daging tu kita simpan.
esok, lusa, tulat, minggu depan, tahun depan baru makan. Tapi dalam kitab Manhajul Qawim sebut apa? Wala yukrah, tidak makruh. Al-idkharu min lahmiha, tidak makruh kalau kita simpan. Tak, yang sama kita simpan lah. Mana nak habis makan sehari. Minggu depan baru kita makan tak? Ataupun akhir bulan baru kita buat rumah terbuka ke apa. Tidak ada masalah, tidak makruh. Tapi dalam Busyarah Karim sebut makruh. Wallahu a'lam. Mungkin pendapat Imam Ramli, wallahu a'lam. Sebab Busyarah Karim dia bawa dua pendapat, Imam Ibn Hajar, Imam Ramli, tapi kat sini tak sebut Imam Ramli ke Imam Ibn Hajar. Cuma dalam Manhajul Qawim karangan Imam Ibn Hajar ni sebut makruh. Imam sebut tidak makruh. Boleh jadi kat sini makruh ni pandangan Imam Ramli lah. Wallahu a'lam. Ataupun mungkin jatuh ke gugur ke kataan la tu, wallahu a'lam. Kita tak tengoklah. Tak sempat tengok. Kemudian disebut dalam matan wa yatasaddaqu bi jami'il manzurah. Wajib. Wa yatasaddaqu hatman, wajib kita sedekahkan semua daging dan semua juzuk anggota binatang yang kita sembelih tak atas nama korban, kalau binatang kita sembelih itu dianggap sebagai wajib yang kita nazar, contohnya untuk sembelih korban, jadi wajib tak, ataupun wajib bil ja'al tak, ataupun wajib yang apa tu nazar fi zimmatihi tu. Jadi kesimpulan dia, wajib ni ada tiga cara. Tiga cara boleh jadi wajib. Pertama, kita nazar. Sahaja aku bernazar untuk menyembelih seekor lembu. Seekor lembu ini depan mata kita tu. Tak, waktu tu jadi wajib kita sembelih binatang tu. Semua sekali binatang tu kena bagi orang, tak boleh makan walaupun sedikit. Bagi pihak kita dan juga ahli keluarga kita yang kita tangguh tak boleh makan juga daripada binatang tu. Yang kedua yang wajib, kita nazar cuma fi zimmah. Nazar fi zimmah ni kita tidak tentukan, kita tidak ta'yinkan ketika mana kita nazar. Kita sebut lagu ni, sahaja aku bernazar untuk sembelih seekor kambing. Mana-mana kambing lah. Jadi kita tak sebut kambing ini ataupun kambing itu, tak. Kita sebut kambing, mana-mana kambing. Lepas tu boleh kita tentukan ni ni kambing duduk depan mata aku ni, aku nak korban nanti. Jadi ketika nazar kita tidak tentukan kambing ini ke kambing itu ke. Lepas tu boleh kita pilih seekor kambing. Tak, itu juga nazar. Cuma ditentukan kambing mana kita nak sembelih tu selepas itulah. Juga ketika itu wajib kita sedekahkan semua sekali, tak boleh makan walaupun sedikit daripada binatang tersebut. Ataupun wajib bil ja'al. Yang kita sebut sebelum ni apa? Ja'altuha udhiyatan, ataupun ja'altu hadhi udhiyatan, aku jadikan binatang ini yang duduk depan mata aku ni sebagai udhiyah, sebagai binatang korban. Ketika itu juga akan jadi wajib kita sembelih binatang tu atas nama korban dan juga atas nama wajib bil ja'al, wajib disebabkan kita yang buat. Yang sebut yang kita bincang sebelum ni lah. Ketika itu tiga gambaran yang wajib, sama ada dengan nazar biasa ataupun nazar fi zimmatihi ditakyinkan selepas tu, ataupun nazar bil ja'al ataupun wajib bil ja'al. Ketiga ini dianggap sebagai korban yang wajib dan kita kena sembelih dan berikan semua sekali juzuk anggota badan binatang itu kepada fakir miskin. Wa ma akalahu minha yaghram qimatah. Kalau kita makan juga, tak boleh makan, kita makan juga. Waktu tu kita kena ganti balik nilai. Contoh nilai lembu yang kita sembelih tu. Contoh kita sembelih apa? Satu bahagian. Kan 700 ataupun 700 lebih kurang tak. Kita makan semua sekali. Tak, waktu tu kita kena ganti 700 beli daging yang lain, lepas tu kena bagi balik kepada fakir miskin, kena ganti balik. Sebab itu wajib kita sedekah kepada orang lain, kita pergi makan maka kita kena ganti balik. Okey, sikit kat sini dalam ni, dalam Manhajul Qawim sebut wal waladu ka ummihi wa in hadatha ba'da ta'yin aw infassala minha ba'da dhabh fa haythu kanat wajibatan lam yajuz al aklu minhu illa walad al wajibati al muayyanati ibtida'an fa haythu kanat tatawwu'an kana ka udhiyatin ukhra fala budda min at tasadduq bi juz'in minhu ka ummihi.
Tadi disebut dalam Busyarul Karim ataupun dalam Manhajul Qawim, wal waladu ka ummihi, anak seperti mak. Wa in hadatsa ba'da ta'yin, sekalipun berlakunya selepas daripada ta'yin. Apa berlaku anak tu lah selepas daripada ta'yin. Aw infasala minha ba'da dzabh, ataupun berpisah anak daripada mak selepas daripada disembelih. Kesimpulan mudah. Anak binatang yang ada dalam perut mak. Okey, macam ni cerita dia. Mak kita sembelih mak. Mak tu mengandung. Mak tu apa? Mengandung. Ada anak dalam perut lah. Kita sembelih mak sebab kita nazar. Jadi mak tak boleh kita makan. Okay, anak dalam perut tu boleh tak kita makan? Tak boleh juga. Sebab anak ikut mak. Mak kita nazar, maka wajib semua sekali kita bagi kat orang. Anak juga kita wajib bagi semua sekali kat orang. Illa waladal wajibah al-muayyanati ibtida'an, kecualilah anak yang wajib, anak kepada binatang yang wajib kita sembelih secara nazar, yang ibtida'an lagi, yang muayyanah ibtida'an. Kecualilah kalau waladal al-wajibah al-muayyanah ibtida'an. Ini kita sebut kalau mak tu kita nazar untuk sembelih, anak dalam perut pun tak boleh kita makan, kecualilah kalau anak tu anak kepada mak yang kita nazar ta'yinkan sejak daripada awal. Kita sebut aku nazar kerana Allah Ta'ala untuk sembelih binatang ini. Jadi binatang tu ditentukan oleh kita nak sembelih dia sejak daripada awal lagi dah. Ketika itu anak yang lahir nanti, anak yang ada dalam perut mak, kita boleh makan. Mak tak boleh lah, mak kena bagi orang semua sekali. Wa haitsu kanat tatawu'an, macam mana pula kalau kita niat untuk sembelih korban biasa, korban sunat bukan wajib. Tiba-tiba ada anak dalam perut, tak? Kita sebut cerita pasal mak dulu. Mak kalau sunat kita kena bagi sedikit, walaupun sedikit, kepada fakir miskin. Jadi anak ambil hukum yang sama, kita kena bagi sedikit daripada daging anak kepada fakir miskin. Jadi kita ambil 1 kilo daripada mak, kita ambil 500 gram daripada anak, kita bagi fakir miskin, yang lain kita ambil belaka makan lahap kat rumah, ada masalah. Cuma kita sebut dah sebelum ni, ada 3 peringkat, 1, 2, 3. Yang paling baik kita ambil sikit je, akan 3 suap, makan daripada hati binatang tu ikut Nabi, kemudian yang lain kita bagi fakir miskin. Tu kecualilah kalau kita pun tak berapa nak sok mau makan daging, tak boleh lah. Ambil 1/3 bagi hadiah 1/3, sedekah 1/3. Tapi kalau kita jenis kaya sok mau makan daging sok mau tak, ahlan wa sahlan lah, bagi orang lain, bagi fakir miskin. Tu kalau rakyat Mesir ataupun pelajar Malaysia ada Mesir, tak ada masalah lah. Korban bagilah 1/3, kita 1/3, kawan-kawan yang kaya 1/3 lagi fakir miskin. Sebab kita di Mesir pun jangan makan daging mahal, tak ada pitih. Okey, selesai. Habis dah ni. Mudahnya mana ni. Kemudian ditambah dalam Busyarul Karim, wa yukrahu syurbu labani udhiyatin wajibah. Makruh kita minum susu bagi binatang yang wajib kita korbankan. Kita nazar untuk sembelih binatang tu. Binatang tu ada susu. Susu dia tu boleh tak kita minum? Makruh. Makruh. Au mandubatin fadilin an waladiha wa huwa ma la yadurruhu faqduhu dararan la yuhtamal kaman'ahi numuwahu ka'amsalih. Begitu juga makruh kita minum susu bagi binatang yang sunat kita korbankan. Maksud dia apa? Binatang ni kita niat untuk korbankan dengan korban sunat. Tak? Binatang tu ada susu, makruh kita minum. Bila makruh? Makruh kalau susu yang kita minum daripada binatang tu, daripada mak dia tu, yang mak dia tu kita niat untuk korban secara sunat. Makruh kita minum susu tu bila? Bila anak dia dah settle minum. Lagu tu lah mudahnya. Kalau anak dia pun tak dapat minum, tiba-tiba kita ambil, waktu tu haram. Dalam kitab ni sebut apa? Kalau kita minum susu mak tu, yang menyebabkan anak tak dapat minum, yang menyebabkan anak tu dapat mudarat yang sangat nyata, disebut dalam ni kaman'ahi numuwahu ka'amsalih. Sekira-kira menyebabkan anak dia tu sebab tak dapat minum susu sebab kita bahan belaka,
anak dia tu tak boleh membesar dengan baik. Tu. Jadi kawan dia besar dah, sama umur, tapi dia masih kecil lagi sebab tak cukup susu. Sebab kita pelahak susu dia tak, waktu tu hukum dah haram. Tapi kalau kita minum susu tidak menyebabkan lagu tu, hukum dia makruh kita minum susu daripada binatang korban itulah. Okey. Begitu juga kita boleh tadi kita sebut makruh minum susu. Okey, tak ada masalah. Kama annalahu rukubuha. Ataupun rukubaha. Kena baca molek baris tu. Ada orang tengok ni bukan dia nak dengar, dia nak cari cek. Mana salah kawan ni baca ni. Kama annalahu rukubuha. Anna tu. Lahu tu khabar anna. Rukub tu isim anna. Isim anna kena baca bagi atas, dia baca bagi depan. Salah ni. Tu salah. Jadi salah tak boleh ambil ilmu lah. Hatta tok guru sekalipun yang alim dah 30-40 tahun tak, bila salah sikit dia tolak dah. Sebab dia mengaji bukan untuk ilmu tak, dia mengaji nak cari salah orang. Macam tok guru kita sebut lah. Sebab tu Habib Ahmad Al-Makhdi pesan kat kita sebelum kita balik Malaysia, duduk dengan tok guru tua walaupun cakap tak sedap. Cakap duk main apa tu, orang-orang lah. Tok guru tua ni tak berapa nak sedap dah bercakap. Beza kita orang muda ni pompang tak. Guru tua ni cakap pun tak jelas, tak, kadang-kadang bosan. Habib Ahmad Al-Makhdi pesan duduk dengan mereka sebab mereka barakah, berkat. Dia ni kaki beramal, dia ni buat ikhlas. Tak. Kita belum tentu orang muda ni nak buat live ni pun belum tentu ikhlas ni. Tu nak ikhlas yang belakang tu, Arabic gam. Okey, baca. Kama anna lahu rukubaha. Sebagaimana kita boleh menunggang, tak ada masalah. Binatang yang kita nak buat korban tu kita tunggang dia, tak ada masalah. Tapi kerana hajat. Tu. Apa hajat? Contoh, kita tak mampu nak berjalan kaki, kita tungganglah binatang tu, binatang korban, tak ada masalah. Dalam masa yang sama kita juga tak mampu cari binatang lain yang kita boleh buat menunggang. Walaupun dengan sewa. Jadi binatang korban kita tunggang dia. Boleh tak? Boleh. Dengan syarat kerana hajat. Ada hajat. Contoh, kita tak mampu berjalan dan juga tak ada dah binatang lain yang bukan korban yang kita boleh tunggang. Walaupun dengan sewa. Kalau ada orang bagi sewa, wajib kita sewa, kita tunggang binatang tu. Kalau ada orang nak bagi pinjam, Ustaz pinjam ni binatang ni nak buat berjalan mana-mana, tak ada masalah, saya bagi. Waktu tu tak wajib kita terima. Kekal kita boleh tunggang binatang kita tu. Tetap dianggap sebagai ada hajat. Wa yusannu lahu tasadduq bi labaniha. Sunat bagi kita sedekah dengan susu yang ada daripada binatang korban tu. Susu tu ambil sedekah, Sebab sebut tadi makruh kalau kita minum. Walahu jazu sufiha in adarraha wal intifa'u bihi kajildi mandubah. Dan bagi kita boleh juga kita potong suf. Suf ni dia punya bulu lah, bulu tebal. Boleh kita potong untuk ambil manfaat daripada bulu tu, buat kain, buat sejadah ke apa, ikutlah. Kita boleh potong bulu tu bila bulu tu memberi mudarat kepada binatang tu, dan kita boleh ambil manfaat lah, tak ada masalah. Seperti mana kulit mandubah. Jadi ada yang wajib, ada yang sunat. Kalau kulit tu kulit mandubah, iaitu kulit daripada binatang yang kita niat korban tu, korban sunat, kulit tu kita boleh ambil manfaat. Jual tak boleh. Bagi saya jual tak boleh. Bagi upah kepada orang yang menyembelih, orang yang jazar, orang yang lapah, tak boleh. Tapi kita nak ambil kulit tu, kita nak buat kompang, nak buat baju kulit, tak ada masalah, kita ambil manfaat daripada kulit binatang korban yang sunat. Adapun kulit binatang korban yang wajib bagi kita bagi semua sekali pada orang lain, orang fakir, miskin. Selesai kat situ. Tu. Jelah. Wa yukrahu an yuzila syai'an min basyamatan tu, wa yukrahu an yuzila syai'an min sya'rihi aw ghairihi fi 'ashri dhil hajjah hatta yudhi. Air dulu. Susu kambing daripada Netherlands. Produk baru pure susu kambing. Tu. Sambil-sambil lah dah. Tak jadi macam kita saja. Okey, baca.
penunggang agama pula kan. Dia tak menunggang agama. Kat luar tu ada kereta motor, kita menunggang tu je. Agama tak sempat nak menunggang. Wa yukrahu an yuzila syai'an min sya'ri aw ghairihi fi ashri dzil hijjah hatta yudhiya. Habis kat situ. Habislah kitab ni. Bab udhiyah ni. Lepas tu kita baca bab akikah pula. Saya nak akikah anak ni. Maksud Ramadan tu kita nak akikah. Siapa yang duduk dekat nanti kita jemput lah. Mari ke jengka ni. Wa yukrahu, makruh. Makruh bagi orang yang nak buat korban. Untuk diri dia sendiri. An yuzila syai'an min sya'rihi. Makruh apa? Buang sesuatu daripada bulu. Dan juga selain daripada bulu. Bulu kemaluan ke, bulu ketiak ke, bulu apa ni panggil, rambut ni, bulu apa-apalah. Makruh kita buang kalau kita nak korban. Begitu juga selain daripada bulu. Contoh kuku, makruh kita buang. Begitu juga anggota-anggota yang zahir. Tak? Tu contoh ada apa tu, ketulan daging kat sini. Dan kita memang nak buang. Tak, ketulan daging tu. Tu. Makruh kita buang ketika mana kita nak berkorban. Buang selepas daripada korban lah. Kecuali kalau mudarat lah, tu wajib buang awal lah. Okay. Illa dam ala khilafin fihi. Kecuali darah boleh tak kita buang? Tidak ada masalah. Walaupun ada khilaf lah. Cuma kita sebut tidak ada masalah untuk kita buang daging, bekam dan sebagainya. Buang daging, buang darah. Bekam dengan bekam dan sebagainya ketika mana kita nak berkorban. Jadi makruh bagi orang nak berkorban. Buang bulu, buang kuku, buang apa-apa anggota yang zahir daripada tubuh badan dia. Bila makruh tu? Fi ashri dzil hijjah, pada 10 Dzulhijjah. Dan juga wama ba'daha, dan juga selepas daripada 10 Dzulhijjah min ayyamin tasyriq illam yudhi yaumal 'id. Makruh hari ke-10, ke-11, 12, 13 daripada ayyamun tasyriq tu, 11, 12, 13. Itu kalau dia tak korban hari ke-10. Kalau dia berkorban hari ke-10. Tu apa, kalau setiap pondok gitu tak? Bunyi lagu tu. Jadi kita buat bunyi lagu tu jugalah. Sedap sikit dengar tak? Jadi makruh kita berkorban. Makruh pening tu. Makruh kita buang bulu ataupun selain daripada bulu, kuku dan sebagainya, anggota-anggota yang zahir kita buang daripada tubuh badan kita pada 10 Dzulhijjah. Ni bagi orang nak berkorban sajalah ni. Orang tak berkorban ikut dia lah. Pada hari 10 Dzulhijjah dan selepas tu juga. Kalau dia nak berkorban lambat, contoh saya nak berkorban hari ke-13 Dzulhijjah, tak, lembu ada dah. Ketika itu makruh bagi saya potong kuku hari ke-10, 11, 12, 13. Sampailah saya sembelih binatang tu, boleh saya potong kuku saya. Gitu. Kalau kita sembelih awal, contoh kita sembelih hari pertama lagi, tak, lepas sembelih tu boleh lah kita potong kuku, potong rambut. Hari ke-12, 13, 14, hari ke-11, 12, 13 lebih lagi boleh. Sebab kita dah selesai berkorban. Yang tak boleh, yang makruh, kalau sebelum kita berkorban kita potong, buang anggota-anggota zahir, bulu dan sebagainya daripada badan kita. Sebab ada larangan dalam Sahih Muslim. Cuma larangan dipikul alal karahah. Ada dalil mazhab Syafi'i? Kan tak ada dalil lah. Ada dalil, alhamdulillah. Ada dalil mazhab Syafi'i. Ni kan jumpa celah mana je hukum akal ni. Ada dalil, alhamdulillah. Wal hikmah syumulul maghfirah li jami' ajza'ihi. Hikmah kepada kita simpan anggota badan kita tu, bulu dan sebagainya, sampailah kita sembelih, barulah kita potong bulu dan sebagainya. Hikmah dia apa? Syumulul maghfirah li jami' ajza'ihi, supaya bila kita sembelih, pengampunan tu daripada Allah Ta'ala tu merangkumi seluruh tubuh badan kita. Kuku dapat pengampunan, rambut dapat pengampunan dan sebagainya. Sebab kuku ada dosa dia, mata ada dosa dia, telinga ada dosa dia, rambut ada dosa dia. Memang dosa tu kembali kepada kita, tapi asbab tu ataupun al-mubashir tu ialah mata kita, kadang-kadang mulut dan sebagainya. La tashabbuh bil muhrimin. Bukan hikmah kepada kita tidak memotong kuku dan sebagainya itu
sebab kita nak menyerupai orang yang sedang bermuhrim. Baca muhrim bukan mahram. Mahram ni adik-beradik kita dan sebagainya. Baca muhrim orang yang buat haji, orang buat umrah. Bukan tujuan kita nak menyerupai mereka. Kalau kita nak menyerupai mereka, maka kita akan sebut makruh juga kita pakai minyak wangi, sedangkan tidak makruh. Jadi tujuan bukan nak menyerupai orang yang muhrim. Waqil yahrum ma lam yahtaj ilaihi. Ada pendapat sebut haram selagi mana tidak perlu untuk kita potong. Yang mana kalau perlu kepada potong sebab sakit dan sebagainya ada masalah. Wa alaihi Ahmad, dan ini juga itu pendapat haram. Potong itu sebelum kita korban itu dipegang oleh Imam Ahmad rahimahullah. Okey. Selesai kat situ. Fa in ihtaja. Saya sebut fa in ihtaja faqad yajib. Ka qat'i yadi sariqin wa khitanin balighin. Kesimpulannya, potong sesuatu anggota badan yang zahir, kuku, rambut, bulu ketiak, bulu ari-ari dan sebagainya pada hari ke-10 Zulhijjah dan selepas daripada itu, iaitu pada ayyamut tasyrik, selagi mana kita belum berkorban, hukum makruh itu ialah hukum asal. Ada waktu hukum dia wajib kita kerat. Tu. Walaupun ketika hari raya, hari 10 Zulhijjah, walaupun ketika hari ayyamut tasyrik. Contoh apa? Qat'i yadi sariqin. Orang mencuri, nak potong tangan, wajib potong tangan dia, tegakkan hudud. Jadi walaupun hari ke-10 potong tangan tak ada masalah. Walaupun tangan tu anggota zahir. Tak. Dan orang yang nak dipotong tangan tu sebab dia mencuri tu dia nak berkorban, tak, kita potong kat tangan dia, wajib potong tangan dia. Tak. Bab-bab lagu ni kita serah pada pakar kawasan kita lah. Sahibul bait adra bima fih. Tak, kita mengaji kat Mesir sebut zaman syubhah apa semua hudud tak boleh buat dan sebagainya. Itu satu perbahasan ilmiah yang jamil, cantik. Kita boleh baca, kita boleh rujuk dan sebagainya. Dalam kitab Syarih Jumaat dia sebut bab tu. Dan Al-Bayan dan sebagainya dia sebut. Tapi tempat kita juga ada ulama. Ada ulama yang faham situasi semasa. Tak. Nanti kalau mereka sebut kena, perlu pada hudud, tak, dibincang secara peringkat kebangsaan, duduk para ulama pondok dan ulama-ulama yang duduk dalam jabatan agama dan sebagainya berkumpul mengatakan perlu untuk kita laksanakan hudud, laksanakan, tidak ada masalah, ahlan wa sahlan. Dan kena ingat, tok guru kita orang alim kat sini dalam jabatan agama, dalam JAKIM, dalam apa semua tu tahu sangat-sangat syubhah menolak hudud, tahu sangat. Tahu juga hadis Nabi yang mengatakan bahawa idra'ul hudud mastata'tum, tolaklah hudud selagi mana kamu mampu. Tahu benda tu semua orang tempat kita tahu. Tapi sebab apa? Kalau ada juga orang nak buat tu, boleh jadi nak zajar, semata-mata nak zajar. Jadi kita hormati ulama setempat. Mereka juga ada kemampuan nak faham situasi lebih daripada orang luar. Ulama luar tak begitu hormati mereka, pendapat mereka kat luar negara. Guru-guru kita juga kat sana tu. Tapi bila masuk Malaysia, kita serah pada ulama duduk dalam Malaysia. Tu orang yang luar negara kena faham lah. Yang mengaji di Mesir, yang mengaji di Madinah, yang mengaji di Mekah dan sebagainya, kena taat atau kena hormat orang-orang lama. Jangan langgar abang kawasan. Jangan langgar abang kawasan. Kita kena pukul gangster nanti. Tu tak ada masalah. Jadi ada waktu wajib kita potong tangan. Walaupun hari ke-10, 11, 12, 13. Contoh lain ialah kita nak khitan, sunat. Orang yang dah balik, lelaki ataupun perempuan, mazhab Syafi'i wajib. Tak. Tu anggota zahir tu. Dia tu pula lelaki tu nak berkorban. Walaupun lelaki tu nak berkorban, walaupun hari ke-10 kita wajib potong juga kemaluan dia tu. Potong sikit kat depan tu je, jangan potong semua. Tak. Sebab apa? Sebab memang wajib dalam mazhab Syafi'i. Ustaz tu dah dekat Mesir tu hukum dia haram, sunat bagi perempuan, apa cerita apa semua tu. Tu pendapat sana kita hormati, ahlan wa sahlan wa marhaba. Kita di Malaysia pakai mazhab Syafi'i, ada ulama kita dan ada autoriti JAKIM dan sebagainya. Jadi kita ikut yang dah ada di Malaysia, tak payah nak buat kucar lana, ikut sahaja. Kecuali kalau jelas-jelas bertentangan dengan dalil. Tak. Tiba-tiba orang kampung tu semayang subuh 3 rakaat. Marilah kita luar negara dia pompang nak bergaduh, nak berlawan, nak buat tinju ke apa, ahlan wa sahlan. Tapi kalau selagi mana pendapat yang dipegang oleh satu-satu tempat tu ada dalil, walaupun dhaif, biarkan sahaja, tak perlu kita buat kucar lana, tak perlu bergaduh. Benda boleh buat tak bergaduh, buat apa nak bergaduh? Jelas. Waqad yusan, ada kala sunat kita potong.
Khitan sabi, sunat budak kecil. Hari ke-10 Zulhijjah tu. Tak. Tu. Dan kita yang budak kecil tu nak berkorban. Contoh kita nak korbankan bagi pihak dia, contohlah. Jadi dianggap sebagai budak tu lah nak berkorban. Tak. Dan budak tu kecil lagi. Sunat juga kita sunat kemaluan dia tu, potong sesuatu daripada juzuk anggota zahir dia, tidak ada masalah, hukum dia sunat. Ada kala mubah, harus. Contoh gigi kita sakit, kita tak berkorban. Tak, kena 10 hari bulan pula dah sakit gigi. Tak berkorban lagi ni, tak ada masalah, harus kita potong, cabut gigi. Walaupun itu anggota yang zahir, walaupun asal hukum makruh, tapi disebabkan ada hajat, mungkin kat sini dia agak sebagai mudarat, maka mubah untuk kita potong gigi kita, cabut gigi kita. Sikit lagi. Walau ta'adalat dhahiyatuhu. Apa tadi? Okey, kalau kita punya binatang korban tu banyak. Ada 10 ekor binatang korban. Intafat al-karahatu bil ula. Kita nak sembelih 10 ekor ni. Tak, semata-mata kita sembelih binatang yang pertama, alhamdulillah dah gugur dah hukum makruh untuk kita potong anggota zahir daripada tubuh badan kita, budu dan sebagainya. Boleh dah. Semata-mata kita sembelih yang pertama. Okey. Begitu juga kalau kita nazar. Tadi yang sunat. Kalau kita nazar nak sembelih 5 ekor, sama jugalah. Semata-mata kita sembelih yang pertama, dah boleh dah kita gugurkan, cabut, potong apa-apa yang ada pada tubuh badan kita. Ada soalan tadi tu. Mana hilang tak? Tu. Assalamualaikum Ustaz, boleh ke bagi daging korban ke bukan Islam, apa hukumnya? Kita dah sebut dah semalam. Hukum bagi daging korban kepada orang bukan Islam dalam mazhab Syafi'i, hukum dia haram. Kalau baik sangat, tak belilah daging yang lain. Daging sekilo RM30 je kamu mampu korban sampai RM700 satu bahagian. Takkan tak boleh nak beli daging RM30 kat kedai tu. Lepas tu bagi orang bukan Islam tu. Kenapa nak masukkan juga benda-benda yang berkait ibadat dengan orang kafir? Tak. Dalam hasyah bajuri sebab apa? Kalau kita bagi orang hadiah kepada kawan kita yang kaya, yang kafir. Kawan kita yang kaya tu bagi kepada orang kafir. Silap. Kita bagi hadiah kepada kawan kita yang muslim sebagai nama hadiah, atas nama hadiah. Kawan kita ni yang muslim ni bagi kepada orang kafir, tak, kita ambil balik. Haram hukum dia, perbuatan tu. Kita kena ambil balik daripada orang kafir tu. Tak. Tu. Lepas tu orang Islam kat Malaysia ni semua dah kaya ke? Semua dah kaya ke? Saya bukan marah orang yang tanya tu, tak. Baguslah tanya tu. Orang Malaysia, orang Islam kat Malaysia ni, orang Melayu ke, orang Cina ke, semua dah kaya-kaya dah ke? Semua dah kaya-kaya. Kalau semua dah kaya-kaya, ahlan wassalam, bagi kepada orang kafir, ikutlah, carilah, koreklah pendapat daripada kitab mana, dalil mana, korek. Tapi kalau semua ataupun ramai lagi yang fakir miskin, kenapa kita selok sangat nak bagi kepada orang kafir? Kenapa? Kalau bagi perlu Islam ke? Perlu Islam. Kalau perlu Islam, ahlan wassalam bagi. Bagi lingua eng, bagi pok-pok DAP tu bagi. Tapi tak perlu Islam juga. Munah Islam ada lah. Tak. Tu. Ada cara kita nak rahmat kepada orang kafir tu, ada cara lah. Bukan semua urusan agama kita nak masuk bagi dia. Taranum suruh dia. Tak. Imam tarawih kan panggil dia juga. Lepas tu zakat nak bagi dia juga. Ataupun suruh bagi orang kafir, suruh kepada orang Islam. Bangga orang Islam dapat zakat daripada orang kafir. Orang kafir itu pun dia tak percaya Tuhan yang mewajibkan zakat tu. Lepas tu apa lagi benda yang berkait dengan agama, kita bagi kepada orang kafir. Tu baru ni tak, bab Islam. Hukum akal Islam. Nak suruh semua agama, semua bangsa kaji Islam. Tak. Orang Islam sendiri sepatutnya tak layak yang tak belajar agama untuk kaji agama Islam, silibus dan sebagainya. Kena ilmuwan Islam yang kaji. Tiba-tiba kita nak suruh orang kafir kaji sekali. Berat. Tetapi nak rahmatan lil alamin, ikutlah mu. Pusinglah lagu mana pun. Dalil ada, kitab ada, korek tak ada masalah. Tapi kita nak ambil pendapat yang muktamad, pendapat yang dipegang oleh jumhur. Nak korek dalil ada. Ayat Quran tu kita boleh pusing. Wala taqrabu zina, jangan dekat zina. Jangan dekat, Allah Taala tak bagi. Nak berzina tak ada masalah, jangan dekat je. Nak berzina tu tak ada masalah. Tak. Lepas tu pusing kot lain pula. Banyaklah. Tak. Aqimus solah. As-solah maksud dia lugatan doa, kita berdoa lah sehari 5 kali selesai, tak payah semayang. Langgar ijma' lagam dia. Yang penting ada dalil, ada wajhun nazar, walaupun dhaif, walaupun ghairu mu'tabar. Selesai. Nak cari dalil boleh, nak cari jelas. Tapi
Jadi hina Islam ni. Zaman Nabi tak. Kalau kita sebut Nabi rahmatan lil alamin, tapi zaman Nabi lagu mana Islam? Kat atas. Islam kena pijak sikit habis perang. Zaman kita Islam kena pijak, kena apa semua, rahmatan lil alamin lagi. Tak ada langsung rasa cemburu, tak ada langsung rasa marah bila Islam dihina, orang Islam dihina. Tak. Bila orang kafir bagi zakat kepada orang Islam pun cari dalil juga. Tak, memang ada dalil, tapi mana rasa izzatul muslim, mana rasa cemburu, ghirah kepada kaum muslimin bila dapat zakat, yang zakat tu asal daripada orang Islam, kocak orang Islam, tapi diberi oleh orang kafir. Yang orang kafir sendiri tak percaya kepada Tuhan yang mewajibkan zakat, tak percaya kepada Tuhan kita. Ya Allah. Tak, pelik. Pelik orang lain. Hari ni pelik belaka. Tu pelik. Bacalah. Kita tak payah masuk geng-geng pelik tu. Kita geng-geng tak educated. Kita geng biasa-biasa je. Yang educated, geng rare tu biar. Daripada sekular tu ikut dia lah. Kita ada pegangan kita Nabi dan Rasul. Nabi sebut A, Nabi sebut B. Hak lain, hak tu dia sebut A, dia kona ikut tu, dia kona ikut ni, ikut dia lah. Kita ada pegangan kita. Kita mati dengan pegangan kita. Lagu tu cerita. Okay, baca. Tak habis, jangan buka bab tu. Kita tanya soalan lagu tu. Tu. Jangan. Okay, baca. Gurau je tu. Tak marah Mana? Hilang dah. Dia tak boleh buka bab tu, hilang habis. Amma man lam yurid at-tadhiyata fala yukrah. Kalau kita tak nak berkorban, tak ada masalah lah. Kita nak potong kuku hari pertama, hari raya lagi, hari kedua, iaitu hari ayam tasyrik, tidak ada masalah sebab kita tak nak berkorban. Wa in saqata anhu talaq bi fi'li ghairi min ahli baitih. Tu. Sekalipun telah gugur tuntutan bagi pihak dia kerana ada keluarga dia yang berkorban pada hari itu. Apa saya nak sebut ni? Saya nak sebut contoh dalam keluarga saya ni, ayah saya berkorban. Saya masih dalam tanggungan ayah saya lah. Ketika itu gugur tuntutan untuk saya berkorban. Bila gugur tuntutan untuk saya berkorban, boleh jadi kita faham apa? Saya ni juga di-cover oleh ayah. Dengan mana ayah nak berkorban, seolah-olah saya juga nak berkorban. Sebab dah gugur tuntutan bagi pihak saya berkorban, sebab ayah saya berkorban. Jadi bila ayah saya makruh potong kuku, saya pun makruh potong kuku. Lagu tu dia nak sebut lagu tu lah. Tapi yang tepat kita sebut apa? Tidak makruh. Sebab kita bukan nak berkorban, ayah kita yang nak berkorban. Sekalipun tuntutan untuk kita buat tu dah gugur. Tuntutan lah gugur, pahala kita sebut yang dapat. Tu Amin Nasrin. Baik, jazakallahu khair. Tapi jangan lupa Ustaz Amin Nasrin kita ni, nanti pada hari korban nanti ada orang soalan tu, dah ada agamawan yang buat keluar dalil. Kita sebut awal-awal lah, ada agamawan yang buat keluar dalil boleh bagi orang kafir. Tak tahu dia suka orang kafir sebab apa, tak tahu. Suka sangat orang kafir, suka. Tak tahu sebab apa. Tak. Kalau berkait orang kafir suka sangatlah. Tu. Saya nak cerita lah satu kisah yang guru saya cerita, Syekh Mustafa Abdul Nabi. Dia baca dalam satu kitab, satu kisah yang benar-benar berlaku, satu buku. Dua orang ni berkawan baik, seorang kafir, seorang Islam. Berkawan baik macam adik-beradik, sungguh pure macam adik-beradik. Satu ketika datang golongan kafir musyrik daripada pihak luar, daripada negara luar lah, nak tawan, nak jajah tempat tu. Secara automatik, secara tiba-tiba, orang kafir yang baik dengan kawan yang Islam tu bertukar 100% jadi orang yang sangat kasar nak bunuh kawan itu. Sebab apa? Orang kafir ni sesayang-sayang dekat kita, ada benci kat kita. Sebab apa? Sebab dia tak percaya pada agama kita. Benda yang berkait agama ni jangan. Tiba-tiba hari tu dia nak bunuh kawan ni. Jangan tak? Jadi kalau orang kafir jangan percaya. Muslim yang zalim jauh lebih baik daripada kafir. Sebab kafir tu sezalim-zalim maksiat, seberat-berat maksiat. Tu. Dan disebut oleh ahli tasawuf, orang Muslim yang fasik, yang kaki zina, kaki perempuan, kalau dia buka hijab maka terpancarlah cahaya daripada hati dia, daripada badan dia sampai naik ke tujuh, sampai naik ke atas. Cahaya. Tu orang yang ada la ilaha illallah dalam hati dia, sekalipun itu fasik, sekalipun itu kaki zina.
Berbeza orang yang kafir. Dan kafir Islam ni, itu kerja Allah Ta'ala lah. Syukur kita dipilih sebagai orang muslimin. Saya kat situ. Wa yusanu an yadhbah dhahiyatahu yawman nahr. Sunat kita sembelih binatang sembelihan kita hari 10 tu lah. Walaupun kita nak sembelih 5 ekor, 6 ekor, sembelih semua sekali pada hari yang ke-10, hari raya pertama tu. Dan sunat juga kita sembelih sendiri. Tu kalau kita reti lah. Tak, sebab Nabi sembelih sendiri binatang korban beliau, baginda. Okey. Kalau tak reti, kita serah kat orang lain. Begitu kalau perempuan kalau reti tak reti, memang kena wakil kat orang. Tu lebih aula. Jadi laki kalau tak reti, serah kat orang lain. Tapi kalau reti, sunat sembelih sendiri. Perempuan pandai ke tak pandai sembelih, sunat kita bagi wakil kepada orang lain. Fa illam yurid az-zabaha bi nafsihi nudiba lahu an yashadaha. Kalau kita tak nak korban ataupun tak reti korban, ataupun perempuan yang reti ataupun tak reti yang mewakil kepada orang lain, tak, sunat bagi mereka tengok binatang yang mereka korban. Tak, jangan tak bagi langsung. Tak, kita wakil kawan lain, kita tidur kat rumah hari raya pertama tak jadi. Jadi kita pergi tengoklah binatang kita disembelih. Tak, sebab ada Nabi sebut apa? Dengan jatuhnya kutrah atau apa tu, titisan pertama daripada darah binatang tu, maka tak apalah dosa-dosa kita yang mengorbankan binatang tu. Waktu qarahu istinabatu kafirin, makruh kita gantikan, serahkan menyembelih tu kepada orang kafir kitabi. Kafir yang kitabi, makruh kita serah kepada mereka menyembelih. Sah, tak ada masalah. Wasabi, serah kepada budak kecil. Budak kecil umur 9 tahun, 10 tahun yang belum balik, serah kepada mereka sembelih. Makruh. La haid, berbeza kalau haid. Perempuan haid kita serah pada mereka untuk sembelih bagi pihak kita, tidak makruh. Cuma khilaful aula. Sebab kita sebut dah tadi, perempuan mampu ke tak mampu, hukum dia apa? Molek dia serah pada orang lain untuk sembelih. Jadi kita tiba-tiba nak bagi orang perempuan pula tolong sembelih untuk kita. Waktu tu khilaful aula. Jadi serah kepada orang kafir kitabi, Nasrani dan juga Yahudi, untuk sembelih bagi pihak kita, ataupun kepada budak kecil hukum makruh. Kalau kita bagi perempuan yang haid sembelih untuk pihak kita, tolong sembelihkan binatang untuk kita, hukum khilaful aula, dengan mana kurang aula lah. Selesai kat situ. Lepas tu disebutlah dalam kitab ni, saya baca lah. Dalam kitab ni disebut tentang hukum hakam, sebut sedikit mengenai bab apa tu, sembelihan. Berapa minit dah tak tahu ni. Baca, kita baca. Tak payahlah baca tak? Berhenti sampai situ lah. Ni dah berkait dengan sembelihan. Mungkinlah nanti kita pilih satu kitab lain bincang bab sembelihan. Jadi sampai situ saja untuk kali ini. Nanti kita sambung terus nanti mengenai bab akikah, sebab dia memang bersekali lah ni. Hukum hakam akikah dengan udhiyah dan korban ni banyak yang sama. Maka kita akan bincang juga lepas ni. Satu majlis, dua majlis dah habis insya-Allah. Tak banyak Okey. Sampai situ saja Wassallallahu, jangan tak apa, kita tutup terus. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.